Okay, sesi ketiga ni saya nak cerita pasal air kelapa muda, pengambilan air kelapa muda. Saya tak mau cerita tentang khasiat kita tahu dah, air kelapa muda ni sangat berkhasiat, sangat bagus untuk detox sistem tubuh kita, detox buah pinggang, kan, khususnya buah pinggang lah, dan darah juga, kan. Tapi saya nak cerita kenapa setengah orang tak boleh minum air kelapa muda lah, yang menyihatkan tu, yang menyegarkan badan, yang memberi elektrolit yang seimbang dalam tubuh kita, yang menghidratkan sel dan tubuh kita, begitu, yang boleh menggerakkan cecair dan elektrolit ke dalam semua kompartmen tubuh kita, mana organ-organ, bahagian bahagian ataupun kawasan dalam sel, kawasan luar sel, semua perlu diseimbangkan. So ini kesan daripada amal minum air kelapa muda, air nyok muda. Dia akan menghidratkan sel. Bila hidratkan sel, kita akan rasa segar, sihat. Oksigen kita akan optimum. Oksigen dalam tubuh kita tinggi, maksimum, optimize. Tenaga pun tinggi, segar, dan badan kita tak letih, mata pun cerah. Sebab pengangkutan nutrien, delivery oksigen dan juga nutrien daripada makanan yang kita makan dalam perut, masuk dalam darah, dihadam dan diserap dalam darah, dan deliver ke sel-sel dalam organ dan tisu-tisu kita dengan efisien, dengan optimum, dengan cepat, boleh masuk dalam sel. Itu fungsi air nyok, begitu. Dan dia juga boleh menetralkan radikal bebas. Dia ada antioksidan juga, kan, dan dia akan dia mengandungi elektrolit, konsentrasi elektrolit, komposisi elektrolit, sodium, potasium, kan. Yang penting sodium, potasium ni, sodium luar sel, potasium di dalam sel, yang mirip-mirip kepada plasma darah kita. So dia dapat menghidratkan sel dan tubuh kita, organ, tisu kita dengan optimum, cantik, comel. Itu. Tapi kenapa setengah orang tak boleh minum air nyok? Dia kata minum air nyok je dia sesak nafas. Ada setengah tu minum air kelapa dia rasa sejuk. Minum air kelapa dia rasa macam lemah aja, kan. Ada setengah macam-macam lah rasa tak boleh minum air kelapa. Bila minum kelapa, dia akan memberi kesan adverse, ada menimbulkan simptom-simptom yang tak selesa pada tubuh dia. Tak adalah mudarat sangat, tapi simptom sesak nafas memang real. Minum air kelapa muda, setengah orang sesak nafas, lemah, lepas tu dada rasa macam tak selesa. Pelik, kan? Padahal air nyok menyediakan elektrolit yang optimal. Dia dapat hidratkan sel, maksudnya oksigen level boleh deliver, oksigen nutrien dapat deliver dalam sel. Kenapa jadi begitu? Okey, ini khusus bagi orang-orang yang mengamalkan pemakanan yang tak seimbang. Khususnya pada orang yang terlampau menjaga makanan, orang yang ada maniac, diet maniac, psycho, ataupun apa dipanggil, keterlaluan, rigid dalam pemakanan. Rigid makanan. Dia makan sesuatu jenis atau kumpulan makanan tertentu saja. Dia tak makan makanan lain. Satu je. Contohnya, dia banyak makan sayur dan buah-buahan saja, memang tak sesuai minum air kelapa. Dia menyebabkan imbalance, sengit, kan? Sengit kepada antioksidan, lebih elektrolit, kurang kalori. Orang yang banyak makan sayur buah, kurang kalori. Ini secara umum begini. Dan yang kedua, pada orang yang ada masalah gastric GERD, dan angin, dan juga ada anxiety panic attack. Ni dia macam
sebab orang gastric GERD ni dia punya diet dia memang berbeza daripada diet orang normal, kan. Dia akan trigger, makan ni trigger sakit perut, jadi angin, jadi sesak nafas, makan ni jadi begini, makan ni jadi bloating lah, macam-macam lah, kan. Orang yang ada gastric GERD dan anxiety panic attack ni dia sangat sensitif dengan makanan yang diambil. Itu setiap orang tak sama dia punya sensitivity dia. Dia boleh trigger simptom-simptom, malah menjadikan dia sesak nafas, berdebar makanan tu. Yang ni yang boleh trigger bagi setengah orang yang ada gastric. Tak semua orang. Tambah sekali yang betul-betul makan diet yang rigid, pantang ni, kan. Tak makan daging, tak makan daging merah, tak makan lemak, tak minum susu. Ini memang tak boleh minum kelapa. Kelapa muda lah. Sebab badan dia seolah macam dah terlampau bersih. Jadi kalau kita bagi air kelapa muda, dia akan keseimbangan badan dia akan sengit. Terlebih antioksidan, kalori kurang, jadi badan dia lemah, jadi angin pula, jadi sesak nafas, kan. Begitu yang kita boleh bagilah. Secara saintifik berlaku badan tu kita tak boleh cerita panjang cerita, kan. Maksudnya kelebihan elektrolit, kelebihan antioksidan, begitu akan menyebabkan kesan adverse. Ada kesan adverse bagi orang ni. Tapi sebenarnya benda ni boleh dirawat, senang saja. Suruh dia makan balik, amal pelan-pelan, makanan seimbang balik, ambil kalori, karbohidrat, lemak, protein dan lemak, semua kena ambil. Lemak tepuk alami yang sihat kena ambil, daging lamb kena makan, dan dia boleh makan dah air kelapa muda, no problem. Itu saja dia punya cara nak rawat orang yang tak boleh minum air kelapa muda, kan. Ada setengah kata kembang urat lah. Itu semua sebab dia tak makan daging, kan. Ataupun dia amalkan diet rendah garam, low salt diet. Diet rendah garam. Kalau garam tanpa rendah, memang tak boleh makan air nyok. Dia ada elektrolit potasium, kan. So tak seimbang. Bila sodium rendah, kurang, potasium kita tambah lagi, jadi akan menimbulkan simptom kat dia. Itu yang kata urat kembang lah, sebenarnya tak, kan. Begitu. Dan bagi orang bersalin kan, dia pertama sekali orang Melayu di Malaysia lah, pantang, dia terlampau pantang sampai makan ikan kering dengan nasi saja, kan. Ikan kering dengan nasi je. Yang ni memanglah tak boleh minum air nyok, kan. Ikan kering, garam untuk buah ke, wallahualam. Dia kena ada garam, untuk menggantikan darah yang keluar masa bersalin tu, ada garam, kan. Kena ambil garam sikit. So badan kita ni lebih pada keseimbangan, keseimbangan garam, mineral, elektrolit, sodium dengan potasium. Dia berpasangan, dia berlawanan secara satu dalam sel, satu luar sel. So kita kena ambil juga sodium sebab kita makan sayur. Kalau tak makan sayur, kan, tak makan garam pun tak boleh juga, kan. So kita kena makan sayur, kena ada garam sikit, ikut dos lah, begitu. So orang yang amalkan diet rendah garam, orang yang tak makan daging merah, tak makan lemak tepu yang sihat, kan. Orang yang tak minum susu, kalori tak cukup, nasi pun sikit, ciput makan, nak jaga diet, nak kurus, slim, ni tak boleh makan air nyok. Tak boleh makan air nyok. Minum air nyok, dia akan menimbulkan kesan simptom-simptom tertentu. Tapi tak semua orang juga, bergantung pada genetik jugalah, kan. Dan juga progres, status kesihatan tubuh dia, dan berapa lama dia amal diet tu, dan berapa lama dia mengamal diet yang tak seimbang, kalori yang tak seimbang, begitu. Sebenarnya kalau kita berpuasa, kita tak makan juga, tapi kita buka puasa, kita ambil semua makanan secara seimbang.
protein, karbohidrat, lemak kan, sayur, buah kita ambil. Jadi kita jadi orang yang robust, seimbang. Jadi tak ada masalah. Boleh ambil air nyok kan. Air nyok juga tak boleh ambil berlebihan, akan menyebabkan itulah kelebihan elektrolit, potasium kan. Tak boleh. So berlebihan minum air nyok, macam mana nak seimbangkan? Makan garam. Garam Bukit Ping lah. Walaupun sodium dia 96% ke 97%, tak apa. Dia boleh menseimbangkan elektrolit dalam tubuh kita gitu. Terlebih minum air nyok, counter dia nak seimbangkan, makan garam, makan benda yang manis, gula organik. Lepas tu makan protein, especially daging merah, lamb khusus, lemak tepung, santan. So macam mana nak counter dia? Dengan makanan yang sedap, kalori lah kan. Garam, benda yang manis, dan benda yang berlemak, protein kan, lamb. So dia akan counter balik, so dia akan seimbang. So makan, minum air nyok dah tak ada timbul masalah apa-apa gitu kan. Ini masalah ni bagi setengah orang lah. Dia tak makan langsung daging merah kan, ataupun tak garam sangat rendah, low salt diet, rendah garam kan, ataupun tak makan manis langsung kan, langsung 100% tak makan gula kan, gitu. Lepas tu orang yang tak makan minyak, dia dah sihat diet dia kan, dah sihat. So nak makan lagi benda-benda yang menambah lagi sihat, kan. Kecuali bila dia amal makanan yang seimbang tadi. Semua tu ada. Yang sihat tapi semua ada, kan. So konsep kita makanan goreng ni kita kena kurangkan lah, minimum kalau boleh elak-elak, tapi susah nak elak kan. Kita kurangkan, begitu. Kan. Tapi kalau orang yang belasah je semua makan, dia makan goreng KFC, makan margarine shortening, makan, so minum air nyok akan memberi manfaat pada tubuh dia. Begitu begitu. Beri manfaat. Minum air kelapa akan beri manfaat pada orang yang tak banyak pantang, orang yang makan semua benda, belasah semua benda kan. Bukanlah maksud saya nak galak orang yang makan makanan tak sihat, tak. Tapi maksud dia perlunya keseimbangan dalam tubuh kita. Benda yang baik dengan benda yang jahat perlu ada keseimbangan. Jahat tu maksudnya kalori lah. Kalori ni sebenarnya bukannya jahat, kita perlu kan. Tapi mesti ikut keperluan tubuh kita kan. Benda yang jahat yang tak boleh, yang margarine, shortening, trans fat, minyak masak, makanan bergoreng, itu yang saya kategorikan sebagai makanan tak sihat lah. Itu makanan tak sihat. Tapi bagi orang yang normal yang ambil makan goreng, dia boleh minum air nyok, tak ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah lah kan, sebab dia makan semua benda. So air nyok ni akan menggerakkan keseimbangan tubuh, menggerakkan tubuh dia ke arah keseimbangan. So dia akan lagi sedap lah, tubuh dia lagi sihat. Dia akan memberi kesan positif pada orang begini. Tapi pada orang yang terlalu menjaga makan, minum air nyok banyak, tak boleh. Itu konsep dia. Itulah konsep keseimbangan dalam tubuh kita. Bukan sebab kumpulan darah lah, mungkin ada juga kesepat tu sikit. Tapi kalau kita amal makanan seimbang kan, dan berdasarkan konsep whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia adiktif, insya-Allah kita jadi orang yang robust. Kita boleh makan apa saja kan, yang mengikut prinsip whole foods alami tadi. Kita boleh makan apa saja, daging ke, santan, lemak, garam ke, manis ke, apa boleh makan, histamin tinggi ke, anti nutrien tinggi ke, semua kita boleh makan. Sebab kita dah amal makanan yang sihat dari awal kan. Kita punya usus mengandungi microbiome yang seimbang, yang sihat, yang kuat. Kan, gene expression kita pun optimize kan. Kita punya metabolisme sel mitokondria akan berfungsi dengan optimum.
So insya-Allah kan. Dan elektrolit elektrolit dalam plasma darah kita pun seimbang seimbang. So maknanya status penghidratan sel kita optimize. Sel kita maknanya terhidrat, dia bukan dehydrated, dia terhidrat. So kita akan jadi orang yang robust. Kita boleh makan apa-apa, makan sayur hijau ke, nak makan gluten ke, nak makan orang kata nightshade punya vegetable, tomato ke apa, tak ada isu. Minum susu ke, gula garam sikit, lebih sikit pun tak ada jadi isu masalah. Itu penting, pengamalan makanan yang seimbang dan sihat, insya-Allah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.